Right, kawan-kawan. Orang pernah baca tak? Orang cakap a dream without a goal is just a wish. Kalau kita ada satu impian yang kita nak, tapi kita tak ada matlamat, tak ada planning, tak ada perancangan, tu semua hanyalah angan-angan. Ni macam saya tanya, semua buat imej jadi apa? Jadi diamond. Macam mana nak jadi? Entahlah. Satu hari nanti pasti akan jadi. Dia macam tu je, jadi satu apa orang cakap? Jadi satu benda yang kita nak je lah. So anda kena tahu apa beza antara dreams and goals. Dia selalu dengar dua perkataan ni kan, kita buat MBA kan. You kena ada impian besar, you kena ada matlamat. Jadi dreams ni benda yang kita boleh duduk dan fikir. Kita nak jadi diamond, kita nak jadi crown ambassador ke, kan? Tapi kita tak ada tindakan ke arah impian tu. Bila disertakan dengan deadline, bila disertakan dengan planning, barulah dia jadi satu matlamat. A goal ni benda yang kita nak sampai ke situ. Alright. So people with goal succeed because they know where they are going. Orang yang ada matlamat, dia berjaya sebab apa? Sebab dia tahu ke mana dia nak pergi. Especially hari ni, malam ni saya nak cerita tentang macam mana saya buat benda tu. Macam mana saya gunakan, sebab mungkin ada banyak cara untuk buat matlamat. Tapi cara yang saya guna simple je. Ada 1, 2, 3 part. Ini penting untuk kita buat untuk bisnes kita. Ini penting juga untuk kita discuss dengan downline dan juga upline kita. So permulaannya selalu macam mana? Saya akan buat postmortem about bulan lepas. Ni minggu pertama, betul tak? Postmortem bulan lepas. Kalau dah buat bulan lepas. Kalau tak buat lagi bulan lepas, kita start terus dekat nombor 2. The goal and the plan. Matlamatnya apa? Kita tengok part by part. Part yang pertama, postmortem. Okay, postmortem yang bulan lepas, apa saya akan buat? Saya akan tengok balik apa matlamat bulan lepas. You capai ke you tak capai? Kalau matlamatnya 6%, capai tak 6%? Tak capai, tengok the checklist. Kenapa? Apa yang kita dah rancang untuk buat tapi tak buat? Standard lah kan? Tulis cerita bisnes dekat 10 orang sehari. Apa yang berlaku? 2 minggu, 1 kali saja cerita ke orang. Demo 3 sehari. Yang buat 3 sebulan. So the checklist. So that you know. So that kita sendiri tahu apa yang kita buat untuk bisnes kita. Dan yang seterusnya, the score. Ni benda yang saya selalu buat dengan Zana minggu pertama. Kita tengok checklist kita last month, tik, pangkah, apa yang buat, apa yang tak buat. Lepas tu kita tanya, you bagi markah dekat diri you berapa? So you put a score lah. Kalau kita nak berjaya, nak dapat A, 80 ke atas lah, betul tak? Kalau 50 ke atas, pass. Kalau bawah pada 50, fail. So benda ni kita kena sedar dalam postmortem. So untuk buat goal pula, apa yang saya letakkan sebagai matlamat bulan ni? Matlamat ni saya cerita pasal monthly punya goal setting. Matlamat, the goal. Saya akan letak PPV. PPV apa? Tahu tak? Personal PV. PV yang kita guna ataupun kita jual. Yang kedua, saya akan set GPV. Berapa kita nak capai bulan ni. Even kalau orang tu kata saya dah biasa dah capai 1,000, bulan ni saya nak pergi 2,000. It's okay. Walaupun benda tu dah pergi lajak daripada 9%. Dan seterusnya apa saya letak? ROS. Siapa tahu nama panjang ROS? Rate of sponsor. ROS ni berapa banyak orang baru yang masuk dalam kumpulan kita. Sebab this is very important. Bolehkah kita nak meningkatkan PV kita kau tanpa orang baru? Dah boleh. MW ni is a teamwork. Dan seterusnya, the plan. Apa yang saya rancang dalam bahagian the plan ni? Nombor 1, the minimum expectation. Yang saya buat apa? Saya tengok saya punya LOS bulan 1. Anda pun banyak yang dah biasa buat. You ada kan satu downline yang bulan ni dia pergi 9%. Bulan depan dia balik asal 3%. Ada tak? Ada kan? Bulan ni Ligan Haknyai 1,000. Tercedok, bulan depan hilang tu tinggal 3%. So the minimum expectation, apa saya letak? Yang ini maksudnya if saya tak sentuh bisnes langsung. Faham tak?
Ada downline saya tahu kalau saya pergi buat program aktif-aktif dengan dia, dia boleh dapat 6, boleh dapat 9. Tapi saya tahu kalau saya tak usik dia sebulan, dia hanya akan dapat 250 PV. So that is the minimum expectation. So tengoklah you kat mana. Minimum expectation kita apa? 9, 12, 3, 6, tak kisah. Lepas tu apa saya buat? The activity. The activity bukan dengan orang. Activity hanya yang kita boleh kontrol. Saya tak boleh buka goal setting saya, nanti banyak nama naik kan. Aktiviti dia apa? Contoh saya bagi. Bulan ni saya punya aktiviti apa? Saya awal-awal saya tulis saya nak follow up marketing plan 10 sehari. Bulan lepas saya tunjuk marketing plan dekat 340 orang. So saya kena set masa untuk saya follow up. Kalau saya tak set, apa akan berlaku? Sebulan lah tak follow up siapa-siapa. Saya orang yang tak boleh function kalau tak ada plan. I cannot just wake up in the morning, okay, what am I going to do today? Kalau saya buat macam tu, before saya buat, saya buka TV dulu. Hilang 3 jam. Tapi bila saya ada target, aku kena follow up 10 sehari, saya akan, okay, nak settle 10 dulu. After that nak tengok TV, tengok lah. After that nak buat apa-apa, buat lah. The activity. Apa lagi saya nak buat bulan ni? Saya tulis, saya nak buat TikTok 30 video. So that's my goal. So sehari satu lah. So bila saya dah ada goal 30, what did I do on the first day? Saya pergi, saya buat senarai. 30 video TikTok, 15 produk, 15 bisnes. Aku tulis tajuk siap-siap. Lepas tulis tajuk, berhenti je kereta, Zana turun pergi shop ke, Zana pergi fashion orang ke, saya buat skrip. Dapat waktu untuk record, saya record. So dapat tak 30 selalunya? Dapat. Kalau you cakap saya satu hari nanti Zaid akan buat video TikTok, satu video pun kau tak buat sebulan. Kat setengah tahun dah aku tunggu. Right? The activity, benda yang you boleh control. Bukan pergi cakap, saya kat activity bukan cakap sponsor 15 orang. Cakap sponsor 15 orang, you boleh control ke orang tu nak masuk ke tak? Tak. Cakap, you boleh cakap. Saya nak cakap bisnes dengan 40 orang, tu boleh control. Then, the focus group. The focus group, dalam downline kita kan, Diamond selalu cakap, kita kena identify. Diamond selalu cakap, smell the leaders. So, kita tengok orang yang nak bekerjasama dengan kita. So untuk saya personally sekarang, my focus group is my GoDidi punya orang. Siapa dalam group saya yang duduk kat GoDidi, ini orang yang saya nak duduk awal-awal. Sebab dia orang kena capai. Dia are going Didi next year. Dia dah buat keputusan dia nak jadi Didi next year, so saya akan fokus kat dia orang dulu. So the focus group kena tahu. Sebab bisnes MW ni bisnes tolong orang. Saya tak boleh buang focus group and focus on my activity only. Sebab kalau orang tak meningkat, orang tak berjaya, saya boleh berjaya tak? Boleh. Tak boleh. So mesti ada focus group. So itu benda yang saya buat. So the best goal setting is yang pertama buat awal bulan. Jangan buat goal setting 22 hari bulan. 22 hari bulan, apa orang cakap? Nasi dah jadi bubur. Dah terantuk baru tengah dah. Yang kedua, the best buat dengan upline. Sebab kalau kita buat sendiri, kita akan jadi overshoot. Kita akan merepek-repek. Tak pernah buat satu video pun, tiba-tiba bulan ni saya nak buat 100 video. Kita pun nak tergelak dengar. Kalau kita buat dengan upline, adalah orang untuk mententeramkan jiwa kita yang merepek-repek sangat tu. Bila cakap saya nak buat demo 10 hari, upline akan nasihat lah. Engkau serius lah. Sehari berapa jam je kau buat MBA. Bagi masuk akal sikit. Dan yang ketiga terbaik, buat dengan pasangan. Kalau buat sorang-sorang, apa yang berlaku? Kita nak buat A, orang rumah kita macam, lek lubang, baru 7 hari bulan. Dan buat pasangan untuk apa? Untuk check and balance. Kita ada yin and yang, kita ada kerajaan dan pembangkang. So sama juga dalam kita punya bisnes pun kena ada pasangan. Sebab apa? Saling mengingati. Saling mengingat, saling perli, saling macam-macam lah, macam-macam saling lah. Dan yang seterusnya buat dengan niat. Buat bukan untuk belagak. Aku ada goal setting, tapi tak capai-capai, tak meningkat. Goal setting buat ni untuk menolak anda ke hadapan. So bila you tulis, is a promise to yourself yang saya akan buat. Bukannya buat syok tulis lagi panjang Upline tanya apa lagi nak buat, ini aku nak buat, A aku nak buat, B aku nak buat, C nak buat, D nak buat, postmortem satu hapak pun tak buat. So kena tulis benda ni dengan clear. So our goals can only be reached through a vehicle of a plan. Kita punya matlamat ni kawan-kawan, you nak matlamat kecil mana ke besar mana, 3, 6, 9, 12 sampai 21, mesti capai dengan plan. Tak ada siapa 21%. Betul tak? Saya personally, pengalaman saya ambil masa 5 bulan daripada 18% nak naik ke 21%. Setiap bulan saya tulis 21%. Setiap bulan saya tulis 21%. Akhirnya
sampai. Saya tulis 21%, lepas saya 18 lah. Tri tulis bulan ni 21. Come on lah. Kan? ABO baru ada 3, 21 macam mana? Right, masuk akal. So, which we must fervently believe. Mesti percaya. Jangan tulis satu goal setting yang kau sendiri pun serius lah bulan ni nak pergi 12%. Jangan. Tulis benda yang kita dah percaya. Sebab apa yang kita percaya dengan kepala kita, yang itulah akan jadi tindakan kita. So, mindset kena betul. Baru-baru ni ada satu, saya punya downline. Kan? Dia tanya saya, mula saja nak berapa tiket early bird ni untuk best? Dia kata nak ambil 4. Saya pun okey, nanti back end deposit. Esok dia mesej saya pula. Setelah berbincang, wah, ada perbincangan sebelah pula. Saya nak ambil 2 saja. Saya tanya, kenapa nak ambil 2? Sebab takut orang tak pi. You ada masa 6 bulan untuk cari 2 manusia nak ikut pergi best. Dan you hari pertama, you tak percaya you boleh cari 2 orang. Maksudnya akan dapat ke takkan dapat? Takkan dapat. Saya Diamond buka je tiket, saya ambil 10. Sebab apa? 6 bulan saya fikir takkan tak ada 10 orang, 8 orang, 2 saya dengan Zana, takkan tak ada 8 orang baru nak ikut saya. Saya bukan buat MBA bukan hobi, saya buat MBA nak jadi Diamond. Takkan tak ada 8 orang baru nak ikut saya dalam masa 6 bulan. So that kind of mindset, nampak tak? You kena percaya benda tu. Dan vigorously act. Buat goal setting dan bertindak. Kalau you buat semua aktiviti you tapi you tak capai, it's okay, it's not the time. Tapi kalau you tak capai, aktiviti pun bubuh 10, 1 je dapat right, maksudnya tak capai ke you tak buat? You tak buat. So easy faham? So there is no other road to succeed. So saya just nak bagi simple, saya ambil masa dalam 10 minit. Fifi akan bagi kertas orang satu. Let's try and do it step by step. Siapa yang dah buat dah hang apply goal setting bulan 2? Alright, tak ada lagi. Cantik, bagus. Jom kita buat. Okay, boleh bagi ke Vivi bagi kertas, minta pen siapa yang tak ada pen. Kalau datang meeting tak bawa pen, macam mana? Okay, siapa yang dah buat pun tak apa, boleh tulis. Kita ambil yang simple bagi ada. So bahagikan kertas tu kepada 2. 2 je kita bahagi. Okay. Okay, lipat kertas tu 2 atas ke bawah. Kawan-kawan, leader selalu cakap, Diamond pun saya cakap, apa yang kita tulis, itulah yang akan jadi kenyataan. Tapi mungkin kadang-kadang sebelum ni kita tak tulis, kita dengar tapi kita tak buat. Okey, betul. Macam Kak Bibi ni. Okey, boleh tulis dekat atas sekali Februari 2024. Kita masih di minggu pertama lagi 7 hari bulan. Kita ada 23, 22 hari lagi. Right, semua dah ada kertas. Atas sekali tulis Februari 2024 dan tolong tulis matlamat anda untuk bulan ini. PPV berapa, GPV berapa, ROS berapa. Contohnya PPV, tak apa, goal bulan ni, main tak buat bulan lepas. So PPV personal Kalau personal you rasa you nak buat 100 PV, tulis 100 PV. Kalau you rasa nak basic builder, tulis 600 PV. Tapi what you can believe. Tapi janganlah play safe sangat. Contoh Dira lah kan. Dah 300 jangan tulis dalam tu 100 pula. Tulislah 600. PPV personal, group PV nak berapa? Berapa persen nak dapat bulan ni? Dan ROS. Berapa orang you nak sponsor bulan ni? Tulis. Sebab MWA tak boleh buat dengan bersungguh-sungguh. Faham tak maksud saya? You kena tahu apa yang you nak. Apa yang you nak capai. Okay, tulis 3 benda tu dulu. Ikut yang GoDaddy lah. Yang GoDaddy, tulis yang GoDaddy lah. Kalau you plan nak capai GoDaddy lah. So kertas ni jangan takut kita takkan hantar kertas ni kat Diamond. You akan bawa balik. Semua duk tengok saya ni Diamond. Saya patut tulis apa ni kan? Kang Diamond ambil pula kertas aku ni nanya. Tapi kalau tak tunjuk. See? Kalau kita tak percaya dengan upline kita, kita nak percaya siapa? Kan? Kalau tak dengar cakap upline, nak dengar cakap siapa? Je. Nanti kita tengok siapa berani tunjuk kat Diamond. Alright. Dah tulis? Siap? PPV, GPV, ROS. Rate of sponsor. Berapa orang?
Okey. Apa dia? ROS Group. ROS Group. ROS 7. GoDaddy patut dah ada dah. Korang dah ada dah semua. 7 ROS, GPV 900, PPV 2 direct, 5 down the line. 7. ROS ni total berapa orang yang masuk dalam kumpulan kita sebulan, tak kisah direct or down the line. Okey, siap Apa dia? Dia tak ada cerita tak tahu kat sini. Ni matlamat yang kita nak buat. Saya rasa jangan letak 100 je kat situ. Yang lain semua okey. Kalau satu gol, kalau matlamat you satulah. Kalau sehari sponsor, sebulan sponsor 10 tahun baru 100. See, right. So kita punya basic builder sponsor berapa? So that's the minimum lah untuk saya. Alright. Okay. GoDaddy 7. 2 direct, 5 down the line. Okay. Okay, settle Okay, yang seterusnya the plan. Okay, minimum expectation nanti you buat. Ni sebab you nak bercakap soal downline you. Saya tak tahu downline you apa. Saya nak tengok the activity. You tengok goal you sendiri, berapa PPV aku nak dapat, berapa dapat. Benda-benda kat sini is activity yang anda nak buat bulan ni. Activity MW kita ada, kita punya 5M. Mengguna, menjual, meeting, menaja, memberi khidmat. So tulis kat situ. Berapa banyak orang saya bagi contoh Saya bagi contoh. Berapa saya cerita saya punya activity. Berapa banyak post story WhatsApp dengan Facebook saya nak buat dalam masa sehari. Saya nak post sehari 2 story. Untuk posting Facebook sehari 3, untuk TikTok sebulan 30, untuk Zoom dengan downline sebulan 10. Ni saya punya Zoom dengan downline sebulan 10. Untuk program personal saya ada 4 sebulan. Program personal, bukan program dengan downline. Program saya dengan Zana pergi cari sendiri. Seterusnya kita punya demo offline and online. Saya punya sembang-sembang. Ingat tak saya cakap last week pasal inviting dengan warm market, kita kena bina hubungan. Saya punya sembang-sembang sehari 10. So that is benda yang kita boleh kira. Jangan tulis sembang dengan bersungguh-sungguh. Jangan. Sembang berapa orang. Nak buat demo berapa kali. Berapa kali seminggu, berapa kali sebulan. Nak buat program HSP berapa kali. Nak buat program masak berapa kali. Tulis benda tu supaya hujung bulan 3 masuk, kita boleh tick apa yang you buat. Okay, so tulis. Tak kisah berapa banyak you nak buat, berapa banyak tak kisah. Just biar ada. Inilah benda-benda yang you nak buat untuk business you bulan ini. Ada siapa-siapa nak volunteer untuk dikupas oleh saya? So, kalau ada siapa-siapa nak volunteer boleh ke depan. Mari saya tengok goal, lepas tu kita kupas sama-sama aktiviti apa yang patut dibuat. Ada siapa-siapa volunteer? Nak? Okay. Okay, menek Kak. Okay, so Kak Bibi tak apa Kak Bibi So contoh saya sebut Kak Bibi tulis dekat sini PPV 600, maksudnya jual dan pakai sendiri RM2,400. GPV 900, maksudnya downline ada seorang ataupun daripada banyak-banyak downline dapat 300 sahaja, dan ROS 7. Okay, so aktiviti yang ada dekat sini MP 10 orang. Okay, betul tak MP 10 MP 10 orang. Okay, so simple je. Kalau kita MP 10, what's your rate? Akak boleh sign up berapa? Kalau you dah yakin MP 10 orang, you boleh sign up 3. So you dah dapat 3 kat situ. Then demo 15 orang. Okay, 15 orang. Akak tulis kat sini ni apa? Nutrilite, home care. Okay. Contoh bila aktiviti Kak Bibi buat demo, 15 people, Nutrilite, home care, cooking. Bila kita buat macam tu, ada sikit general area. So lagi baik Kak, you go ahead and berapa Nutrilite? Berapa cooking? Berapa demo apa tu? Last kali? Cooking. Berapa demo masak-masak yang nak buat? Artistry pun ada. Oh, artistry but I didn't write here. Artistry. Okay. I can do artistry. Right. Then Kak Bibi tulis cakap dengan 60 orang sebulan. So apa cara yang Kak Bibi boleh guna untuk monitor diri sendiri? Dekat phone dia buat satu note. Setiap kali sembang dengan orang, tulis 1. Tulis 2. Tulis 3.
Tapi saya lebih suka benda-benda macam ni Kak, tulis hari. Hari-hari. So kita ada kontrol hari ni aku dah sembang orang ke belum. So 60 sebulan baik tulis 3 sehari. You buat 3 sehari, of course you akan reach 60 sebulan. So banyak benda you go and activity sehari. Okey Kak. Okey, tepukan untuk Kak Bibi. Nampak tak? So the activity is very clear. Bila you dah siap goal setting macam ni, you know what to do. So apa yang akan berlaku lepas ni is either you buat atau you tak buat. Tapi the goal and the activity mesti ada selari. You cakap you nak sponsor, contoh budak-budak orang-orang GoDidi. GoDidi cakap nak sponsor 7 orang. Lepas tu tulis dalam goal setting you marketing plan 3 orang. Masuk akal ke tak masuk akal? Kalau saya punya rate MP 10 sponsor 3. Lebih kurang tak MP 10 sponsor 3. So you nak dapat 3 kena MP 10, you nak dapat 7 kena MP dekat 30 orang walaupun sekali duduk ada 3 orang, kira 3 lah. So yang itu kena buat. So kena rational. You nak buat PPV 600. Kalau kita baca boring, kita sekali duduk demo kita boleh dapat 50 PV. You dapat 600 maksudnya you kena ada 12 demo at least sebulan. You mesti masing-masing boleh baca rate masing-masing. Betul tak? Ada orang dia tahu dah sekali dia buat demo kurang-kurang 100 PV dia boleh dapat. Kalau boleh dapat 100 PV dia tak apa, you buat 6 demo you dah settle dah. Tu tak kisahnya tu. But kena clear dekat sini. Untuk orang yang dah lebih daripada GoDidi, focus group. Maksudnya apa? Katalah saya bagi contoh. Bila saya 21% saya nak pergi Ruby. Saya ada extra 12,500 nak buat lagi. So saya dah tengok dah. Okey, dengan contoh saya bagi downline saya Azri. Saya dah tulis nama Azri. Bawah Azri ada siapa. Orang ni saya nak buat berapa program. Orang ni saya nak buat program apa. So it's very detail. So that saya bangun hari-hari, saya tak ada fikir. Saya bangun hari-hari, saya buka saya punya goal setting, mana belum buat lagi. Dan usually bila siap semua, dapat tak? Dapat. Selalunya dapat. Bila kita bekerja dengan kita punya goal setting. Kita ada map yang kita dah lukis and you end up buat suka-suka hati you. You tak ikut perancangan yang you sendiri buat. Rugilah. Faham Okey, siapa yang dah siap? Okey, semua dah siap? Cepat, kita nak petik 3 orang nak baca kat depan ni. Okey, siapa-siapa ada soalan apa-apa tak? Okey, kalau tak ada apa-apa, you dah tulis aktiviti you, nanti habis nanti ke atau kalau Diamond nak review, Diamond boleh panggil. Saya serah balik dekat MC. Terima kasih. Okey, saya sambung sikit ni. Ini yang Zaid bagi sebagai orang yang kita kata yang bela-bela macam mana nak buat program, macam mana nak atur susunan. Tapi saya suka kalau awak dah ada dulu. Okey, last month untuk goal ini saya kata sponsor 5 orang. Saya tak kisah sama ada 245, sama ada anda sponsor keliling ataupun okey, contoh ini orang baru, orang lama ataupun ada yang lama. Sekarang you dah sponsor A, B, C, D, E. Orang yang you sponsor A, B, C atau A, B, O. Sekarang bergerak. So target kita yang baru ialah dua direct new ABO, dua sponsoring personal. So you kena ada cabang 2 dan bawah ada 5. So setiap orang beranak 1. Okey, itu cara dia lah. Sama ada you punya keliling atau ke bawah itu kena ada. Katalah you kosong, tak ada orang. So setiap orang beranak 1. So you dah ada 10 orang, campur ni 12, campur you 13 orang. So target pon ini ialah 900 PV. So you bagilah dengan 10 orang lah kata. So maknanya 90. Okey? 90 PV per person. So you kena create. Untuk dapat 90 PV daripada satu orang ni, berapa program you kena buat? Contoh. Okey, saya punya contohnya macam rules. You punya gerak kerja you boleh target dah. Kalau satu program paling biasa-biasa 20 ke 30 PV. So kalau nak dapat 90 PV from this particular group, kita cakap group lah So you dapat 30, maknanya you kena buat 3 program. 3 program. 3 program is a
and is a must target 30 PV. Kalau you dah boleh dapat 20 PV, maknanya you kena tambah lah. Sama ada dengan A ataupun A1 ataupun A2, A3 dan sebagainya. Meaning that you create a program dengan orang yang you dah taja. So kalau last month you hanya berjaya taja 3, meaning that you kena tambah instead of 5, you kena tambah lagi 2. Jadi 7. Kena cover balik bulan depan punya yang tak capai. So last month siapa yang capai 5? Siapa yang capai 5? Isma, Diran dengan Esnita. Esnita kan? Ru berapa? 3. Bibi tak ada. Apa ni Saimah? Apa? 3 lah. 3. Tak kisah ABC, FTBO. Nat, Sani? 4. So maknanya tak apa. Maknanya kalau saya tak buat macam tu, sebelum ni ada sponsor orang? Tak ada. Tak ada sponsor. Tak boleh sponsor ke, tak mau sponsor ke, tak buat ke sponsor, tak buat. Tapi bila kita buat program macam tu, you ada dah the pushing factor yang kata, alamak aku kena sebab aku nak jual ni, aku nak. Jadi tak kisahlah walaupun seorang, maknanya you dah mula bercakap. Nampak tak? So congratulations untuk anda. Tahniah. Tapi kan, this is the momentum supaya anda nampak macam apa ikut dia cakap tadi. Target, you punya kemampuan tu. Kalau you boleh close. Kalau saya buat program, satu kali saya buat program, kalau HSP lah katakan, saya boleh close lebih kurang dalam 1,000-2,000 sale. Sebab saya main Nutrilite gila-gila punya. Saya paling selit, saya selit sabun antibakterial. Tapi kalau anda grup kecil, walaupun anda jumpa seorang, try to lock minimum 30 PV. Walaupun seorang. Apa dia beli 30 PV? Nutrilite lah dia ni. Macam contoh kalsium campur dengan kalsium sikit kan. Kalsium campur Dedi, Biosi. Nampak tak? So try lock satu barang yang sehampir 30 PV. So kalau anda buat ni 3 is done. So bila bertambah orang, next month you dah ada tempat lagi. Yang lama jangan dilupa, yang baru tambah lagi. So momentum tu ada. So kalau you ada create by the end of, contohnya by the end of August you ada 10. Sekurang-kurangnya you dah ada 60-70 orang. Anda sangat sibuk. 60 orang katakan belilah 30 atau 50 lah senang-senang. 50 kali 60 apa? 3,000 senang-senang. 12%. So you dah maintain kat situ. Then keep on tambah lagi. So maknanya you dah biasa kerja keras, you dah biasa apa nak buat, you dah biasa sponsoring, you dah biasa dengan servicing. Jadi benda tu dah jadi macam rutin, dah jadi macam gerak kerja harian. Sebab hantar barang tak perlu lama-lama. Macam semalam saya cakap dalam meeting kan, you kena tahu macam mana nak, tak mau melengah longgo untuk rumah orang lama-lama. Hantar barang berapa lama, servis demo berapa lama, kita dah bajet dah. Orang tak halau kita, orang tak jemu dengan kita, orang tak takut dengan kita. Okay? So this is how I plan. Kalau I ada orang, I dah start dah strategi. So you tahu dah aktiviti apa? Nak fokus. Saya nak buat Nutrilite, saya nak buat artistry, saya nak buat you dah tahu dah aktiviti apa nak buat, you dah tahu dah target you berapa, dan sponsor kena masuk juga. Suka tak suka, sebab kita tak cukup orang, tu sebab kita tak boleh meningkat. Tak cukup orang sebab PV kita susah nak dapat. Okay, thank you.